Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak terangkan sedikit kali ini mengenai pertanyaan yang diajukan kepada saya, iaitu kenapakah kebelakangan ini ataupun di zaman ini ramai orang yang mendapat penyakit Alzheimer, Parkinson, dementia, autism dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini berpunca daripada kerosakan saraf. Okey, kita ada jawapannya dan saya akan jelaskan secara ringkas kenapakah kita mendapat gangguan-gangguan yang tidak diingini ini. Okey, punca yang paling utama ialah makanan. Punca kedua ialah minuman dan punca ketiga ialah udara. Tiga ini adalah punca-punca yang utama yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti ini. Apakah yang menyebabkannya? Ialah bahan-bahan toksik yang terdapat di dalam makanan, di dalam minuman dan juga di dalam udara. Okey, sekarang ini kita melalui kemajuan teknologi yang cukup tinggi, di mana tanaman-tanaman dan juga ternakan kita diberikan dengan bahan-bahan kimia yang cukup bagus untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan kualiti. Contohnya kalau sayur-sayuran, keadaan sayur-sayuran itu diperlukan dalam keadaan yang segar, tidak rosak, tidak dimakan serangga dan sebagainya. Oleh itu mereka menggunakan racun serangga dan juga racun herba untuk menghalang persaingan-persaingan yang terdapat dalam industri ini, seperti kerosakan akibat serangga dan juga kerosakan akibat tanaman itu terlalu banyak ditanam di kawasan yang berumput dan ada tumbuhan lain. So rumput rumpai apa semua itu perlu dihapuskan, serangga perlu dihapuskan. Semuanya ini menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau dahulu mereka menggunakan fizikal, tetapi sekarang menggunakan bahan kimia. Ini bagi tumbuhan. Dalam haiwan pula mereka menggunakan bahan kimia juga. Seperti ternakan ikan, mereka menggunakan antibiotik, mereka menggunakan antifungal, antiparasite dan sebagainya. Jadi bagi ayam mereka gunakan hormon dan juga begitu juga ternakan lain, lembu dan haiwan-haiwan lain, semuanya ada kemungkinan digunakan bahan-bahan kimia. Okey. Bahan-bahan kimia ini terdapat di dalam makanan yang kita makan. Jadi apabila kita makan, hanya sedikit sahaja bahan-bahan ini masuk ke badan kita. Tapi walaupun sedikit, bahan-bahan ini bukanlah bahan yang dibuat untuk keperluan kita dan badan kita juga tidak ada pengalaman ataupun tidak dibuat untuk mengenyahkan bahan-bahan ini. Badan kita tidak kenal pun apa benda ini dan juga macam mana nak buang dia. Jadi bahan-bahan ini selalunya terkumpul di dalam liver ataupun hepa. Itu dalam makanan. Bahan-bahan ini juga terdapat dalam air. Kalau kita tengok industri pertanian, mereka bagi antibiotik, mereka bagi ubat-ubat pada haiwan itu dalam makanan. Dicampur dengan makanan dan apabila makanan yang lebih-lebih tidak dimakan oleh haiwan itu jatuh pada kawasan-kawasan ternakan, bahan-bahan ini dibasuh, dikeluarkan daripada kawasan ternakan, basuh dengan air dan semua antibiotik ke ubat-ubat dan juga antiparasite apa semua itu masuk ke dalam air. Jadi air mengandungi banyak bahan-bahan seperti ini tapi kita tak nampak. Dan apabila kita menggunakan air minuman, air ini datang daripada sungai. Air ini bukan air hujan. Sebahagian besarnya datang daripada sungai. Jadi apabila disedut air daripada sungai, masuk ke dalam saluran makanan, saluran air minuman kita, bahan-bahan ini tidak rosak, masih kekal. Kebanyakannya masih kekal tapi kandungannya sedikit. Jadi bila kita minum air, kita juga mendapat dedahan kepada bahan-bahan ini dan masuk ke dalam badan kita. Begitu juga udara. Bahan-bahan ini ada banyak yang meruap, contohnya macam pesticide, ada racun serangga,
dia boleh meluap dan juga masuk ke udara dan kita boleh menghidunya. Kita juga ada kadang-kadang kita dengan secara sengaja menghidu bahan-bahan toksik seperti macam air freshener. Air freshener dalam kereta, dalam bilik-bilik yang diletak air freshener, ini adalah bahan kimia yang toksik. Dan jika kita hidu banyak-banyak, kita akan mendapat kemudaratan. Jadi semua ini terdedah kepada kita tiap-tiap hari dan tiap-tiap saat, terutamanya makanan. Jadi bila kita dapat dedahan pada makanan ini, dia akan masuk ke dalam hati dan terkumpul. Hati kita akan dipenuhi dengan bahan-bahan toksik seperti ini dan tidak mungkin hati kita dapat mengenyahkan, mengeluarkan kesemuanya sekaligus. Tidak mungkin. Jadi dia akan terkumpul dan merosakkan hati. Inilah satu gejala yang kita tidak sedar dan berlaku sepanjang masa. Jadi kita tahu sekarang hati kita penuh dengan bahan-bahan toksik dan kita tak dapat nak keluarkannya. Inilah bahan-bahan terkandung di dalam hati. Dan ada juga daripada hati dia masuk ke dalam saluran darah, dia pergi ke otak. Okay. Apa yang berlaku ialah kadang-kala bahan-bahan ini dia boleh merosakkan sistem saraf. Sistem saraf kita ini adalah paling kompleks. Dan sistem saraf ni dia macam wire elektrik. Wire elektrik ni dia ada dalam tu ada copper ataupun ada metal dan dibalut oleh plastik ataupun getah ataupun material apa tak kira lah yang kita tengok wire selalu kita tengok berbalut. Macam itulah sistem saraf kita. Dan bahan-bahan toksik ini ada kemungkinan dan telah banyak kajian mengatakan dia akan menghakiskan penyalut-penyalut sistem saraf itu dan mengekspos, mendedahkan sistem saraf itu kepada bahagian luar dan inilah yang menyebabkan gangguan. Kadang-kadang kita dapat kerosakan daya pemikiran, kerosakan pada sistem saraf. Sistem saraf kita kalau rosak, kita akan mendapat macam Parkinson, demensia dan sebagainya. Dan ia tidak berlaku dengan sekaligus. Dia berlaku sedikit demi sedikit dalam jangka masa yang panjang. Jadi inilah punca yang berlaku kepada manusia sekarang ini, terutamanya kepada kanak-kanak. Jadi kita perlu mencari jalan untuk mengelak berlakunya masalah demensia, masalah Parkinson dan autism di dalam kanak-kanak. Semuanya ini perlu kita mengambil tahu supaya dia tidak berlaku di dalam diri kita dan jika kita tahu, kita perlu berbuat sesuatu supaya ia tidak merosakkan badan kita. Okay? Inilah yang paling penting yang perlu kita tahu bahawa banyak racun serangga, banyak perasa, pemanis, bukan pemanis, perisa, okay? Perisa flavoring, okay? Dan pewarna makanan dan juga aditif ubat bahan-bahan yang dapat menahan daripada kerosakan yang dimasukkan ke dalam makanan. Kesemua ini ada yang tidak baik dan ada yang merosakkan badan kita secara sedikit demi sedikit. So ini kita tidak tahu pun kehadiran mereka. Jadi inilah yang perlu kita tengok sekarang ini. Dan kita perlu cari jalan, kita perlu detox liver supaya semua bahan-bahan ini keluar. Dan inilah sebabnya kita mensyorkan supaya setiap kanak-kanak ataupun setiap manusia yang hidup perlu mengambil bahan yang boleh detoxkan hatinya. Satu daripada bahan yang saya ingin syorkan ialah bahan yang mengandungi Nigella sativa ataupun habatus sauda yang telah saya formulasikan untuk membantu umat manusia mengelak daripada kejadian-kejadian kerosakan saraf dan sebagainya dengan mengambilnya sehari sebiji ataupun 2 biji sehari. Produk yang saya maksudkan ialah Sativa Plus dan juga Mind Plus. Sativa Plus dan Mind Plus ini ada di pasaran dan jika kita mengambilnya setiap hari, insya-Allah kita akan dapat elak daripada berlakunya gangguan-gangguan dan kerosakan pada sistem saraf. Jika berlaku gangguan pada sistem saraf, ia dapat memulihkan semula.
Dan juga ia dapat mengelak daripada terkumpulnya bahan-bahan toksik seperti beta amyloid peptide di dalam otak yang boleh menyebabkan demensia, Parkinson, Alzheimer dan juga autism. Jadi jika kita ambil Sativa Plus atau Mind Plus sebiji sehari, kita akan dapat mengelak daripada kerosakan otak dan juga dapat memulihkan otak-otak ataupun sistem saraf yang telah rosak. Jadi inilah yang saya ingin katakan supaya kita sedar dan kita tahu dan kita ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelak daripada sebarang kerosakan yang berlarutan. Okay, kalau kita ada rosak pada masa ini, kita ambillah Sativa Plus supaya dia tidak lebih rosak. Kalau belum rosak, kita lindungi. Bagilah pada kanak-kanak yang muda, yang umur 2 tahun, 3 tahun itu supaya kehidupan mereka di masa depan terlindung daripada kerosakan akibat makanan dan juga minuman ini. Mereka tidak boleh lari daripada terdedah kepada bahan-bahan toksik ini kerana ia terdapat di semua jenis makanan. Jadi banyak jenis makanan yang kanak-kanak ambil, semuanya ada benda-benda yang tidak diingini ini. Kita tidak boleh elak. Jadi untuk mengelak, kita perlu ambil langkah lain, langkah pencegahan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat mengenyahkan bahan-bahan toksik ini. Itulah saya rasa saya dah jelaskan apa yang penting dan saya akan buat video lain lagi untuk menerangkan lebih lanjut satu persatu apakah mekanisme dan sebagainya dalam video-video lain. Apa yang saya nak jelaskan hari ini ialah kita dapatkan perlindungan serta-merta daripada kerosakan yang berterusan kepada otak dan juga sistem saraf dengan mengambil Mind Plus ataupun Sativa Plus setiap hari. Kita perlu pastikan kita ambil setiap hari kerana bahan ini tidak tahan lama dalam badan kita. Dia ambil hari ini, besok hilang, kena ambil lagi satu hari, setiap hari. Tapi ambil sedikit sahaja, sebiji cukup sehari untuk perlindungan. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.